Kamus Dewan edisi keempat, ilham merupakan suatu petunjuk yang lahir di hati dan sesuatu yang menggerakkan dan menimbulkan daya cipta untuk menghasil atau mencapai sesuatu. Perkataan ilham berasal daripada perkataan bahasa Arab yang telah ditransformasikan ke dalam bahasa Melayu yang menjadi kegunaan seharian kita. Ilham juga merupakan sinonim dengan perkataan institusi dan inspirasi yang bersifat ghaib dan subjektif. Al-Ghazali menyatakan bahawa ilham merupakan pemberitahuan oleh jiwa keseluruhan, yakni al-nafsu al-kulliyah kepada jiwa sebahagian, yakni al-nafsu al-juz'iyah manusia sekadar kemunian penerimaan dan kekuatan persediaannya. Ilham adalah kesan daripada wahyu, kerana wahyu adalah penerangan urusan ghaib, manakala ilham pula adalah pemaparnya. Ilmu yang diperolehi oleh wahyu dinamakan sebagai ilmu nabawi, manakala ilmu yang diperolehi oleh ilham dinamakan sebagai ilmu laduni. Di antara perkara penting dalam pembahasan sumber ilham ialah pembahagian jenis ilham dan dalil-dalilnya. Berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah, ilham dapat kita bahagikan kepada dua, iaitu yang pertama, ilham kepada para Nabi dan Rasul, dan yang kedua, ilham kepada selain para Nabi dan Rasul. Dalil bagi ilham kepada para Nabi dan Rasul ialah berdasarkan firman Allah di dalam surah Asy-Syura ayat ke-51 yang menceritakan tentang wahyu kepada para Nabi. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata di dalam syarah Sahih Muslimnya mengenai makna ayat tersebut. Yang dimaksudkan dengan wahyu pada ayat tersebut menurut jumhur ulama adalah ilham dan mimpi ketika tidur, dan kedua-duanya disebut sebagai wahyu. Bagi pembahagian ilham yang kedua pula, iaitu ilham kepada selain Nabi, dapat kita bahagikan kepada tiga jenis, iaitu yang pertama, ilham kepada manusia biasa. Dalilnya berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang direkodkan oleh Imam Muslim yang bermaksud, sesungguhnya telah ada pada umat-umat sebelum kalian muhaddathun, dan kalau ada pada umatku seorang daripadanya, maka Umar ibn al-Khattab adalah orangnya. Ibn Wahbin berkata makna muhaddathun di dalam hadis adalah mulhamun, iaitu orang yang mendapatkan ilham. Yang kedua, ilham bagi haiwan. Dalilnya ialah firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat ke-68 yang menceritakan tentang ilham yang berbentuk naluri yang diberikan oleh Allah kepada lebah. Yang terakhir, ilham bagi para malaikat. Dalilnya berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Anfal ayat ke-12 yang menjelaskan tentang ilham yang diberikan oleh Allah yang berbentuk perintah kepada para malaikat agar membantu orang beriman di dalam perang Badar. Seterusnya, kita lihat pula bagaimana bentuk-bentuk penerimaan ilham yang selebihnya. Yang pertama, ilham itu disertai dengan suara. Dalam bentuk ini kita dapat lihat ianya berlaku ketika mana peristiwa penurunan wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, iaitu surah Al-Alaq. Seterusnya disertai dengan gambaran, ianya ketika mana malaikat Jibril memperlihatkan dirinya dengan rupa yang asal kepada Rasulullah SAW. Peristiwa ini telah pun direkodkan dalam surah An-Najm ayat 5 hingga 7. Selain itu, ianya disertai dengan amanat, seperti mana pada surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 3. Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan salat tahajud kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala telah pun berfirman, wahai orang yang berselimut, bangunlah sembahyang tahajud pada waktu malam selain dari sedikit masa, iaitu separuh dari waktu malam, atau kurangkan sedikit dari separuh itu. Dan yang terakhir, ilham dalam bentuk doa, seperti mana yang dinyatakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Secara umumnya, wahyu, ilham, kasyaf dan mimpi mempunyai maksud yang hampir sama dari segi bahasa, iaitu pemberitahuan dan penyingkapan secara bersembunyi ke dalam hati atau fikiran tanpa diketahui oleh orang lain. Selain itu, perkara yang berhampiran maksud dengan ilham ialah kasyaf, kerana kedua-duanya adalah perasaan yang timbul dari hati. Walau bagaimanapun, untuk mencapai kasyaf perlu melalui jalan takwa dan mujahadah. Namun begitu, terdapat satu perkara lagi yang boleh dikaitkan dengan persamaan ilham, iaitu intuisi.
Al-Ghazali menjelaskan ilham dan intuisi mempunyai persamaan dalam hal masing-masing, menerusi akal yang aktif. Sebaliknya, perbezaan yang dapat dilihat oleh keduanya ialah intuisi kebiasaannya berhubung dengan ilmu-ilmu yang mempunyai tingkat-tingkat keabstrakannya menerusi panca indera, manakala ilham pula pada lazimnya berhubung dengan perkara-perkara akliyah yang abstrak, realiti dan ideal. Dalam masyarakat barat, penggunaan istilah intuisi lebih meluas berbanding istilah ilham. Pengertian umum istilah intuisi itu mempunyai maksud yang hampir sama dengan konsep ilham yang digunakan dalam Islam. Sebagai contohnya, Oxford Dictionary of English menjelaskan intuisi sebagai keupayaan untuk memahami sesuatu secara naluri tanpa memerlukan daya takkulan secara sedar. Masyarakat barat yang mengamalkan konsep intuisi ini tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan utama. Kedudukan ilham dalam Islam dapat dijelaskan melalui pandangan para ulama terkemuka. Antaranya ialah Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna yang menggariskan bahawa ilham tidak boleh dijadikan sumber dalil hukum dan syarak. Ianya hanya diikuti apabila bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menegaskan jika ilham yang diperoleh bercanggahan dengan rujukan prima iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, maka ianya mesti ditolak. Pendapat ini juga dikuatkan lagi dengan kenyataan Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang berpendapat bahawa ilham mempunyai kemungkinan datangnya dari Allah, berupa ilham yang mengarah kepada kebaikan dan juga syaitan yang menggoda, iaitu ilham yang menjurus kepada keburukan. Namun, ilham yang diperoleh oleh mereka yang beriman dan hati mereka yang benar-benar suci dan sentiasa mengingati Allah tidak dinafikan kedudukannya di dalam Islam, dengan dikuatkan lagi melalui hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari berkenaan mimpi orang saleh yang merupakan sebahagian daripada 46 juzuk kenabian. Justru tidak dinafikan lagi bahawa ilham mempunyai kedudukannya di dalam Islam. Namun, ianya dibatasi dengan syarat yang telah digariskan oleh para ulama. Seterusnya, kesan-kesan daripada penyalahgunaan konsep ilham adalah berlakunya penyelewengan akidah yang mencetuskan wujudnya fahaman-fahaman dan agama baru dan menyeleweng. Dakwaan melampau golongan menyeleweng dari pemimpin ajaran sesat dalam mensabitkan ilham sebagai hujah syarat secara ilmiah maupun secara amali. Dalam perkara-perkara akidah dan syarat adalah sesuatu yang boleh mencermarkan kesucian Islam itu sendiri. Implikasi penyelewengan ini terhadap pembentukan masyarakat Islam dan kesan ke atas agama juga sudah tentulah sesuatu berbeza, umpamanya boleh menyebabkan syirik, kufur dan murtad dengan mendakwa sebagai Nabi atau Imam Mahdi, mengubah ayat-ayat Al-Quran, penafian terhadap jihad dan mengubah syariat Islam sebagaimana yang dilakukan oleh ajaran sesat Qadiani, agama Bahai, Rasul Qaha dan Ayah Pin. Akhir sekali, akibat daripada penyalahgunaan konsep ilham juga telah menyebabkan Al-Quran dan As-Sunnah diabaikan. Hal ini berlaku disebabkan terdapat dalam kalangan pemimpin ajaran sesat yang menganggap autoriti ilham adalah mengatasi autoriti wahyu. Di samping kecederaan mereka dalam membezakan antara ilham, kasyaf, mimpi dan wahyu. Mereka beranggapan apabila seseorang mencapai tahap makrifat yang tertinggi, maka mereka terlepas daripada syariat. Secara kesimpulannya, ilham merupakan perkara yang tidak boleh ditolak secara keseluruhannya. Meskipun hal yang demikian, ilham itu tidak boleh dijadikan sumber dan dalil utama kerana di sana terdapatnya sangkaan yang dapat menimbulkan kesangsian dan keraguan padanya. Namun begitu, ilham itu diterima selagi mana ia tidak bercanggah dengan sumber yang utama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, kedudukan ilham hanya seluas ijtihad peribadi, namun tidak dapat sampai pada kedudukan sumber hukum.